Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Um, kita telah pun membentangkan you all sebagai sebuah syarikat perfilman telah membentangkan strategi pemasaran filem yang telah dirancang oleh you all pada minggu lalu. So sebelum minggu yang lalu, sebelum presentation tersebut dilakukan, saya telah menerangkan kuliah pemasaran filem dengan harapan you all dapat memastikan borang-borang atau maklumat-maklumat di dalam borang perancangan pemasaran ataupun strategi pemasaran itu dapat diisi dengan betul. Saya berharap you all memahami konsep-konsep pemasaran filem ataupun istilah-istilah pemasaran filem yang telah saya nyatakan seperti hook, seperti instrumen promosi. So namun begitu kebanyakan syarikat belum lagi dapat memahami apakah itu hook, apakah instrumen promosi. Malah mereka juga tidak jelas apakah strategi-strategi pemasaran yang patut dilakukan. Jadi hari ini kita akan review semula dalam bentuk unsynchronized kuliah yang mana saya harap anda dapat terus memahami pemasaran filem sebab kursus ini berkaitan dengan pemasaran filem, pemasaran karya. So kursus pemasaran karya ini konsep pemasarannya adalah sama sahaja dengan konsep pemasaran untuk produk-produk lain, tetapi kita sesuaikan dengan produk tersebut. Konsepnya sama tapi apabila kita aplikasikan konsep pemasaran kepada produk-produk tertentu, kita harus sesuaikan. So dalam pemasaran filem ini, konsep pemasaran filem itu seperti mana yang saya pernah sebutkan, dia adalah sama bagaimana kita cuba berusaha sebagai sebuah company, kita cuba berusaha untuk memenuhi kehendak dan keperluan pengguna. Pada masa yang sama, kita harus memenuhi kehendak dan objektif organisasi. Ramai yang salah anggap apabila kita bercerita tentang kita harus memenuhi kehendak dan keperluan pengguna. Sebab mereka kata kalau kita cuba memenuhi kehendak dan keperluan pengguna dari aspek perfilman, kita akan mengenepikan kualiti-kualiti filem, kita akan mengenepikan unsur-unsur seni. Sebenarnya tidak. Sebab dalam konsep pemasaran dia win-win situation. Yang mana consumer adalah penting kerana sebelum kita menghasilkan produk, kita harus mengenal pasti kehendak dan keperluan pengguna. Pada masa yang sama juga, kita jangan lupa tentang objektif organisasi kita. Objektif company kita. Kalau objektif organisasi kita untuk menghasilkan filem-filem yang berkualiti, yang dalam konteks istilah orang kata filem seni, dan kita buat. Tapi pada masa yang sama juga kita harus memenuhi kehendak dan keperluan pengguna kita. Kehendak dan keperluan pengguna kita ada ramai yang suka kepada filem-filem art filem ni. Jadi tidak ada masalah di situ. Sebab dalam marketing kita ada sasaran pasaran kita, sasaran pengguna kita. So kita harus memenuhi kehendak dan keperluan pengguna. Pada masa yang sama, kita harus memenuhi kehendak dan keperluan organisasi kita. So, itu konsep pemasaran yang paling asas sebenarnya. So, keyword dia adalah seperti mana saya sebutkan tadi lah, kenal pasti kehendak dan keperluan pengguna. So, kalau kita nak mengkaji pemasaran, kita harus memahami konsep pemasaran iaitu memenuhi kehendak dan keperluan pengguna. Pada masa yang sama, kita harus memenuhi kehendak dan keperluan organisasi. So, apabila kita memahami konsep pemasaran, maknanya kita kenal pasti kehendak dan keperluan pengguna. Ini bermaksud kita nak tahu, kita nak mengkaji perlakuan pengguna, consumer behavior ataupun tingkah laku pengguna. Tingkah laku bagaimana mereka membeli, apa yang mereka hendak, berapa kekerapan, di mana mereka membeli dan sebagainya. So ini dia, mengkaji perlakuan pembelian pengguna seperti mana yang saya sebutkan. So ini yang saya sebutkan tadi itu, memahami perlakuan pengguna sebenarnya bertujuan untuk memahami perlakuan pembelian pengguna. Persoalan-persoalan yang wujud adalah bagaimana kita dapat, kenapa kita setengah orang melakukan setengah keputusan pembelian. Contohnya, kenapa audiens kita pergi menonton filem.
Kenapa? So, apakah bentuk filem yang mereka suka? Di manakah mereka menonton? Contohnya, adakah mereka suka menonton di rumah melalui Astro First atau mereka suka ke pawagam? Ya. So, kekerapan, berapa kerap mereka menonton filem? Ini adalah persoalan-soalan yang kita harus tahu. Contohnya ini kenapa? Apakah? Di mana? Okey, bagaimana kekerapan, ini semua adalah usaha kita dalam memahami perlakuan pengguna. Okey. Seterusnya kita lihat kenapa kita harus memahami perlakuan pembelian pengguna. Kita tengok sini. Tujuan dia adalah kalau kita tahu dan kita faham perlakuan pengguna kita atau audiens kita, kita dapat menawarkan produk yang memenuhi permintaan mereka, memenuhi kehendak keperluan pengguna. Sekali lagi saya tegaskan bahawa bila kita memahami ataupun menawarkan permintaan yang memenuhi kehendak dan keperluan pengguna, ini bukan bermaksud kita mengenepikan objektif kita sebagai sebuah organisasi ataupun seorang pengkarya. Kalau kita ingin menghasilkan kualiti, filem yang berkualiti ataupun art filem, kita harus buat. Tapi pada masa sama kita kena sasarkan pengguna siapa yang suka filem-filem begini. Ya. So, tujuan kita memahami perlakuan pengguna ni supaya apabila kita menghasilkan filem, orang tu tengok, orang tonton filem kita. Buat apa kalau kita menghasilkan filem tidak ada orang menonton, ya, ataupun hanya 2-3 orang saja menonton. So, kita kena faham perlakuan pengguna. Pengguna dalam konteks ini adalah kita kena tahu sasaran pasaran kita. Kita clusterkan dia, ya. Dan apabila kita clusterkan dia, kita segmentkan dia, and then kita cuba memahami kehendak dan keperluan pengguna ini, ya, kehendak mereka. Dari segi aspek yang saya kata tadi tu, kenapa, apakah, di mana, bagaimana, kekerapan, dan kalau dari segi bentuk-bentuk filem yang mereka suka kita tengok, kita sesuaikan dengan keperluan kita. Tujuanlah untuk mewujudkan permintaan. So, permintaan ni wujud sebab manusia ni ada kehendak, ya. Manusia ni ada keinginan, kehendak. Kita tengok apa itu kehendak, ya. Kehendak ni sebenarnya desire, ya, desire, keinginan dan juga keperluan, ya. Kita tengok. So ini saling berkaitan lah, desire ni saling berkaitan. So, apa yang kita buat adalah keinginan manusia tidak terbatas. Keinginan manusia tidak terbatas. So, kita kena tukarkan keinginan tu dalam konteks filem nanti. Kita tengok bagaimana kita tukarkan keinginan manusia ini, penonton kita, sesuaikan, dia tukar menjadi satu keperluan, ya, keperluan. So, pemasaran filem harus bergerak dalam kerangka yang sama dengan konsep pemasaran. Macam saya sebutkan tadi tu, kenapa audiens menonton sebuah filem berbanding dengan filem yang lain. Apakah genre filem yang mereka sukai atau menjadi pilihan? Medium apa yang mereka pilih? Pawagam, televisyen, DVD, sekarang DVD pun dah tak ada, online ke? Berapa kerap mereka menonton dan proses pembuatan keputusan untuk menonton atau tidak yang dilakukan audiens, ya. So, ini pemasaran filem. Ramai orang confuse. Orang ingat pemasaran ini adalah promosi. Bila sebut saja pemasaran, kita buat poster. Bila sebut saja pemasaran, mereka terbayang trailer, mereka terbayang banting, banner dan sebagainya. Sebenarnya pemasaran filem dia luas. Yang saya sebutkan tadi itu, poster, banner, the making of, itu adalah promosi, ya. Bentuk-bentuk promosi yang kita boleh lakukan, instrumen promosi yang kita boleh lakukan. Pemasaran filem ni sebenarnya bermula dari awal. Dari awal di mana kita start dengan konsep produk, ya. Idea dan konsep produk atau konsep dan idea produk. Dalam aspek pemasaran filem ataupun filem itu sendiri, di peringkat pembangunan skrip. Pembangunan skrip itu dah berkaitan dengan pembangunan produk. Itu termasuk di dalam pemasaran, ya, pemasaran. So, kita tidak boleh melaksanakan perancangan pemasaran dan seterusnya, kita laksanakan strategi pemasaran itu apabila filem siap. Tidak. Kita harus merancang pemasaran kita di peringkat yang paling awal, pembangunan produk. Sebab itu pembangunan produk itu adalah proses yang sangat penting, ya, sangat penting. Konsep produk, ciri-ciri produk, apa yang kita nak buat. Pembangunan skrip itu sangat penting, ya. Ingat, konsep pemasaran adalah bila kita bangunkan produk, kita harus buat kajian pasaran kita.
Kita kena faham sasaran-pasaran kita, keperluan-keperluan pengguna kita ataupun audience kita, keperluan producer, ya, keperluan uh, syarikat televisyen, ya, keperluan pada masa yang sama juga keperluan kita sebagai producer. Kita tidak boleh buat filem yang mengenepikan kehendak dan keperluan kita, ya, kehendak dan keperluan objektif kita. Memang betul ada orang buat filem suka-suka. Ada orang buat filem tapi ini showbiz. Showbiz maksudnya filem ini adalah sebuah perniagaan. Kalau kita tidak ada duit, kita tidak boleh buat filem. Tapi jangan sampai kita mengorbankan objektif kita dari segi kualiti kalau kita nak menghasilkan sebuah filem berkualiti, ya. Saya percaya kebanyakan pembikin filem ingin menghasilkan filem yang berkualiti, ya. Mereka ingin menghasilkan sebab kualiti itu sangat penting. Kualiti ini dia bukan kita katakan subjektif. Dia sangat objektif sebenarnya. Kita boleh apa ni men-setkan dari segi dari segi konsep dan dasar macam mana kualiti tu dalam kita boleh ukur dia kalau dengan kuantitatif boleh kita buat. Cuma cabarannya agak besar sikitlah sebab pemasaran filem ni ataupun filem itu sendiri produk yang tidak nampak sebenarnya, tapi kita boleh rangka. Contohnya sebab filem adalah dari segi bentuk, kita nampak bentuk dari segi elemen naratif dia, ya, dari segi visual dia. So secara keseluruhannya masih kita boleh nampak dia, ya. Baik. So dari segi konsep pemasaran filem ini, kita ada pembangunan produk. Lepas filem siap, ya, kita harus sebelum filem siap kita harus merancang pemasaran filem dari segi pembangunan produk, bagaimana kita nak jual, kita nak promosikan dia. So ini semua penting. Yang paling penting adalah kita nak memastikan filem yang kita rancang dan kita hasilkan itu sampai ke audience. Macam saya sebutkan tadi, tidak guna kalau filem kita siap tapi tidak dituntut oleh audience. Ya. So untuk memastikan filem kita ini sampai ke audience ataupun pengguna kita, producer ke ataupun mana-mana pihak yang menjadi pengguna kita, kita mesti ada strategi. Strategi ini berkaitan dengan tools, ya, tools ataupun alat, ya. Kita tengok apa dia. So strategi tools ini berkaitan dengan proses pembuatan keputusan lah. So kita kena faham proses pembuatan keputusan, kita kena faham faktor-faktor luaran, eksternal kita, pesaing kita, pengedar kita, pawagam, undang-undang, ya. Macam di Malaysia ni, struktur industri filem Malaysia terbahagi kepada 3 bahagian. Kita kena faham iaitu pembikinan, pengedaran dan penayangan. So kita kena faham proses-proses tersebut. Siapakah pembikin? Siapakah pengedar? Siapakah penayang? So dalam konteks Akta Finas, kita tahu bahawa sebuah syarikat itu hanya boleh pilih 2 daripada 3. Kalau mereka pembikin, mereka tidak boleh jadi pemamir ataupun penayang sepatutnya. Walaupun kita nampak akhir-akhir ini ada syarikat-syarikat pawagam yang cuba menceburi bidang pembikinan filem dan ada pihak-pihak yang mengatakan bahawa itu filem mereka. Sebenarnya salah dari segi Akta Finas, ya, 1981 dan Finas 1984. So kita kena faham aspek-aspek eksternal ni, aspek-aspek struktur industri tersebut. Kita kena faham peluang-peluang baru yang ada, contohnya dengan adanya VOD, video on demand, sama ada transactional VOD ataupun OTT, kan. So kita kena faham. So yang paling penting seterusnya adalah kita memahami audience kita lah. Yes, pengguna kita. Pengguna kita ni bukan sahaja orang yang menonton filem kita secara langsung di pawagam. Ya, pengguna kita juga berkaitan dengan pelabur kita, dengan produser-produser yang sanggup melabur untuk menghasilkan filem. Ya, pengguna kita juga berkait dengan pengkritik kita. So mereka yang selalu mengkritik filem, YouTubers ke, itu kita boleh anggap sebagai pengguna kita. So kita kena fahami konsep produk. So konsep produk filem ini penting untuk memastikan produk yang dihasilkan itu sesuai, berkualiti, ya, berkualiti dan sesuai dengan kehendak dan keperluan pengguna pada masa yang sama, memenuhi kehendak kita sebagai sebuah syarikat filem. So proses pembuatan keputusan audiens. Untuk memahami proses pembuatan keputusan audiens, harus kita fahami konsep produk filem macam saya sebut tadi lah, konsep produk. So filem ni produk dia tidak nampak, ya. Maksud tidak nampak ni bukan bermaksud kita tak nampak masa kita menonton tu. Tapi maksud tidak nampak ni adalah dia hanya kita tahu produk tu bagaimana bentuk dia apabila kita menonton filem. Sebelum tu kita tak tahu.
Ya, kita tidak tahu sebagai pengguna, sebagai penonton, kita tak tahu bentuk filem itu sehinggalah dia siap. Sehinggalah kita gunakan, consume, ya. Tapi kalau macam produk-produk nampak ni macam sabun, shampoo kan, minyak wangi, belum kita guna pun kita dah tahu dah. Wangi dia macam mana, ya. Bentuk dia macam mana. Itu maksud dia filem adalah sebagai sebuah produk tidak nampak, intangible. So namun begitu filem masih mempunyai bentuk. Tidak nampak tapi ada bentuk. Sebab kalau tidak ada bentuk, bagaimana filem itu terbentuk? Contohnya nak membentuk sebuah filem mesti ada elemen naratif, ya, elemen naratif. Dan mesti ada bentuk visualnya, visualnya ataupun bahasa filem dari segi sinematografi dia, shot, ya, lighting, ya, bagaimana camera movement, ya. Lepas tu muziknya yang kita dengar. So mise en scène secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan bila kita meletakkan gambar, kita menganggap filem itu sebagai macam teater, ada 4 segi, ada rangka dia, ya, 4 frame dia, bingkai. So itu mise en scène. So ini dinyatakan oleh Bordwell and Thompson, yang menyatakan filem ataupun audiens akan melihat bentuk filem sebagai keseluruhan sistem. Maknanya dia setiap sistem tu dia ada elemen-elemen dia, ya. Elemen-elemen dia salah satu sistem yang memberi tanda saran, cues, ataupun kepada mereka untuk melakukan sesuatu aktiviti atau berfikir satu perkara. Contohnya macam dalam elemen sistem tu kita tahu ada elemen naratif, watak. So watak ni akan menggerakkan cerita, yang akan menggerakkan plot, ya, akan menjadi sebab dan akibat sebab cerita tu bergerak. So kita ada structure plot, bagaimana kita susun cerita tersebut. Kita ada act 1, act 2, act 3. So benda-benda ini keseluruhannya bergantung antara satu sama lain. Kalau satu tak lengkap, filem itu bentuknya secara general dia tidak lengkap. So kita kena pastikan bahawa setiap elemen naratif dan bahasa visual saling bergantungan antara satu sama lain, ya. Itu maksud filem itu sebagai sebuah bentuk. So kalau kita melihat bentuk filem sebagai satu sistem, kita boleh analogikan dia sebagai bagaimana contohnya yang membentuk planet bumi sehingga boleh didiami. So cuba kita fikirkan. So kita ada udara, kita ada pokok, kita ada daratan, kan? Kita ada lautan, ada air sungai. So itu semua sistem. Semua elemen-elemen yang membentuk sistem bumi itu sendiri untuk bergerak dan menyebabkan manusia boleh duduk. Itu adalah analogi filem. Ya, kalau kita ada watak, karakter, pewatakan, kita ada structure plot, ada tema, ada apa semua, susunan. Itu semua adalah elemen yang membentuk filem tersebut, yang menyebabkan kita boleh nampak bentuk filem itu dan kita tahu bentuk filem itu apabila kita menontonnya. So kesimpulan dan ringkasannya adalah bentuk filem ini merujuk kepada attributes, macam kata saya tadi, elemen dia yang mempunyai fungsi tertentu. Fungsi ini akan memberi faedah dan faedah ini pula akan menyumbang kepada kesedaran nilai dan keperluan pengguna. So contoh yang paling simple adalah watak. Apa fungsi watak? Fungsi watak untuk menggerakkan cerita. So mesti ada faedah dia. Faedah dia, dia macam contohnya kalau katakan faedah dia menyebabkan kita faham dan kita terasa filem tersebut, ya, filem tersebut dari segi kita sebagai penonton, kita nak menjadi seperti watak tersebut, kita rasa, kita feel. Contohnya kan, dan pergerakan pelakon watak itu memberi hiburan kepada kita. Dia memberi faedah kepada kita. So ini bentuk filem. Kalau kita analogi kepada manusia, manusia ni ada bentuk. Kita ada bentuk terdiri daripada ciri-ciri manusia tersebut seperti tangan, hidung, rambut. Setiap ciri ni kita ada fungsi. Tangan untuk apa? Rambut untuk apa? So ciri-ciri ni yang akan menyebabkan kita menganggap bahawa itulah bentuk manusia, dan setiap ciri ni ada fungsi dia dan memberi faedah kepada. Bayangkan kalau kita tidak ada tangan, bayangkan kalau kita tidak ada mata, kan? So mata apa fungsi dia untuk melihat? So bila kita melihat, apakah faedah dia? Kita boleh berjalan tanpa melanggar apa-apa, ya. Kita boleh membaca buku, banyak faedah-faedah yang kita dapat. Sama dengan filem. Konsep dia adalah setiap ciri mesti ada fungsi yang memberi faedah. So bentuk filem, gabungan, macam saya kata, gabungan attributes ataupun semua elemen naratif ini mempunyai fungsi dan faedah dan memberi nilai kepada audiens. So ini akan menyebabkan audiens menerima
ataupun dia buat keputusan untuk tengok ataupun tidak filem tersebut, ya. Itu yang penting. So konsep produk seperti mana yang saya nyatakan tadi, kita boleh ringkaskan. Setiap produk tu mesti ada attributes ataupun ciri-ciri ataupun elemen-elemen lah. Setiap elemen tu ada fungsi dan fungsi tu memberi faedah. So benda-benda ini yang akan dilihat oleh pengguna, yang akan memberi nilai kepada pengguna. So biasanya bila kita sebut pasal konsep produk, dia merujuk kepada idea produk. Ya, konsep tu sebenarnya merujuk kepada idea. So idea produk ni merujuk kepada attributes yang memberi fungsi dan akhirnya memberi faedah. So bila orang kata, apa konsep filem kau ah? So kita kena patah balik kepada ciri-ciri produk tersebut. Ciri-ciri filem tu. Oh, dia mengisahkan, bila mengisahkan seorang lelaki ada watak, kan? Mengisahkan tentang peperangan. Peperangan tu boleh katakan dengan tema sedikit contohnya. Ya, cerita dia bergerak ni ada latarnya, bila sebut latarnya semua itu adalah attributes. So ini yang you harus fikir, harus fahami bahawa konsep itu merujuk kepada idea. Idea itu bila orang tanya tentang konsep ataupun idea, biasanya kita akan kita akan merujuk kepada ciri-ciri filem tersebut. Ciri-ciri filem tersebut yang memberi faedah. So, apakah faedah orang menonton filem? So, kita tahu faedah orang menonton filem ni paling asas dia, secara keseluruhan dia, kita nakkan hiburan. Ya, kita rasa terhibur. Kita tujuan menonton filem ni sebenarnya memanglah ada faedah dia untuk mendidik orang, sebagai alat propaganda untuk pengetahuan baru, mendapat pengetahuan baru, ya. So sebagai producer kita ada juga yang gunakan sebagai alat propaganda. Kita tahu bahawa banyak juga filem-filem yang dihasilkan setengah pembikin filem datang daripada unsur yang punya unsur-unsur propaganda tentang sesuatu bangsa. Memang ada, ya, kita tahu itu memang ada. So namun yang paling penting adalah hiburan. Hiburan. Akhir sekali apa saja yang kita tonton, kita akan rasa terhibur. Kalau kita rasa puas hati, seronok, itu pun maknanya hiburan. Kalau kita rasa sedih, ya, itu pun hiburan. Ada orang gembira pun dia menangis. Apatah lagi dia sedih. So ini semua adalah hiburan kepada kita. Hiburan ni bermaksud dia bukannya kita melari, terkinja-kinja, bukan. Maksudnya hiburan ni kita rasa ada something dalam diri kita yang kita rasa macam best. Itu adalah hiburan. So strategi pemasaran macam saya sebutkan tadi tu harus bermula dari peringkat idea di peringkat idea. Iaitu peringkat idea dalam filem bermaksudnya dari aspek pembangunan skrip. Sebab itu saya tekankan dalam kuliah ataupun kursus pemasaran karya ini, awal peringkat adalah idea. Bagaimana nak cari idea sesebuah produk tersebut, ya? Apakah produk yang nak dihasilkan? Konsep filem you all. Bila sebut konsep filem you all ni merujuk kepada tadi lah. Apakah tema dia, apakah watak, siapakah watak, bagaimana cerita disusun. Sebab ini penting. Ya, sebab ini penting. Ya, peringkat idea dalam filem berat dan kita kena fikirkan ciri-ciri filem yang sesuai, yang memenuhi kehendak dan keperluan pengguna. Pada masa yang sama jangan lupa kehendak dan keperluan kita sebagai sebuah syarikat filem ataupun kita sebagai seorang pengarah atau produser. So, pembangunan skrip kalau kita boleh campurkan keseluruhan sekali, ya, kita boleh lihat bahawa dia merujuk kepada watak, jalan cerita, storyline, lakonan, latar lokasi, penggunaan pelakon popular, muzik, kostum, kesan khas, rentak cerita, dialog, penyuntingan fotografi, mana sinematografi dia, shot, gaya pengarahan, pemilihan pelakon, pengarah. So ini kita boleh lihat dari segi atribut filem. Kalau kita lihat dari segi susunan yang lebih teratur, dia merujuk kepada elemen naratif dan style. Elemen naratif dan style. So genre, ada orang sebut jenis filem atau bentuk filem melihat kepada genre dia, sebab watak tertentu, lokasi, style tertentu akan memberi satu makna ataupun menyebabkan audiens dapat mengenal pasti filem itu apa bentuk dia. So kita panggil dia genre. So pembangunan skrip, idea bagaimana? Bagaimana orang dapat skrip? Kita dah bincang banyak kali tentang perkara ini.
ya, yang berkaitan dengan pembangunan skrip pada awal lagi, sebab saya tekankan proses ini, pembangunan skrip ini sangat penting dalam pemasaran karya, sebab inilah titik mula kita untuk peringkat seterusnya. Sebab kalau filem kita teruk, skrip kita tidak bagus, dia akan memberi kesan kepada strategi pemasaran yang kita akan laksanakan. Ya, ada orang bila tengok daripada asal sekali konsep cerita, dia dah tahu dah cerita ni boleh pergi. Ya, cerita ni boleh pergi. Cerita ni ada harapan. Ya, ada nilai yang bagus yang boleh menarik perhatian audience. Ya, dari segi ni. So lepas tu kalau kita jaga betul-betul dari segi making dia, ya, dari segi atribut-atribut lain, pemilihan pengarah, pelakon dan sebagainya, insya-Allah filem tu akan meletup. Ya, sebab kalau konsep dah bagus. Filem ni cabaran dia besar sebab bila kadang-kadang konsepnya bagus tapi proses pembikinan ada masalah, ya, akhirnya menyebabkan hasil tidak bagus. Tetapi sekurang-kurangnya bila konsep bagus, dia ada harapan kat situ. Ada harapan. So kita boleh mendapat sumber idea daripada producer, pengarah, pelakon. Ada idea-idea yang yang dihasilkan ataupun yang dikeluarkan datangnya daripada producer, pengarah dan pelakon. Ya. So ada contohnya penulis skrip tu sendiri ada idea dan menghasilkan skrip. Ada penulis skrip ni yang dia menghasilkan skrip berdasarkan keinginan kehendak dia, ya. So dia menghasilkan skrip tersebut dan lepas tu kemudian dihantar. Okey, jadi skrip ni kita panggil dia skrip spekulatif. Spekulatif ni maknanya dia rasa skrip dia bagus, idea dia bagus, dia buat dulu dan dia hantar, ya. So idea juga boleh datang daripada staf syarikat. Staf syarikat. Ini idea tersebut. Yang kadang kita jangan pandang rendah kepada orang-orang keliling kita. Yang kadang bila mereka bercerita, idea mereka sangat menarik. Dan kadang-kadang kita hanya perlukan satu stimulasi untuk mereka. Mereka bercerita mungkin biasa tetapi dia menstimulate akal fikiran kita untuk berimajinasi dan menghasilkan idea-idea baru. So antara sumber-sumber idea tersebut adalah dari segi pengalaman peribadi, ya, cerita rekaan ataupun fiksyen, dan biasalah. So kadang-kadang adaptasi dari cerita benar, cerita rakyat, mitos, sejarah, novel, cerpen, lagu, ya, lagu-lagu pun kita dengar. Kadang-kadang dia boleh jadikan sebuah skrip, sebuah cerita. Biografi daripada tokoh-tokoh terkenal ataupun tokoh-tokoh yang tak terkenal tapi cerita pengalaman hidup mereka sangat menarik. Mimpi pun boleh dijadikan idea cerita. So ini adalah proses-proses yang kita lakukan, ya, yang telah kita lalui dalam kursus pemasaran karya ini, di mana kita telah bincangkan tentang pembangunan skrip tersebut, ya, dari segi peringkat sinopsis, lepas tu treatment, ya, lepas tu penghasilan skrip lengkap, ya. Walaupun anda tidak menghasilkan skrip lengkap tapi itulah proses dia sebenarnya. Kemudian kita terlibat dengan penilaian skrip tersebut. Syukur kepada anda yang telah mengikuti bengkel penceritaan, ya, dengan Raja Mukris. So harap anda berkongsi pengalaman-pengalaman tersebut kepada dengan rakan-rakan anda. So penilaian skrip ni biasa dilakukan melalui pitching lah, sesi pitching. Sekarang anda dah tahu. Dulu anda mungkin tidak tahu apa itu pitching, tapi alhamdulillah melalui kursus ini, melalui bengkel anda dah tahu dah pitching bagaimana. Saya pun ada bagi tips-tips pitching, yang mana kadang-kadang tip pitching ni selain daripada penyampaian, kita harus pastikan juga proposal yang kita lakukan dari segi bajet juga tidak berlebih-lebih, ya, sesuai dengan konteks kehendak producer ataupun kehendak panel pitching tersebut. Sebab kalau idea dia bagus tetapi bajet dia terlalu besar, producer yang mungkin nak ambil skrip kita pun takut nak ambil, ya. So bila katakan skrip sudah siap, bila kita pitching, kadang-kadang pitching ini juga memberi idea untuk kita menambah baikkan skrip cerita kita. So kita mungkin lepas kita hantar dan diterima ada pembaikan-pembaikan, kita boleh tulis balik ataupun kita polish skrip tersebut atau kita panggil rewrite. So penilaian, saya pernah hantar skrip pitching menghantar idea proposal kepada banyak syarikat lah. Banyak syarikat. Kadang saya mencuba saja sebab saya nak tahu proses dia. Saya pernah tahun 2000 tu saya pernah hantar ke MIG, ya. Saya pernah hantar skrip saya ke Astro Shop ataupun masuk tayangan unggul. Saya pernah pergi pitching dengan dulu kita panggil sekarang Primeworks lah.
dulu Grand Brilliance dengan Ahmad Puan Ona ya. Saya pernah pernah pitching bersama dengan staff-staff yang tu. Saja untuk untuk pengalaman pitching bagaimana setiap syarikat mereka ada style mereka sendiri, ada proses mereka sendiri. Dan proses itu kadang-kadang mengalami perubahan. Contohnya Astro Shaw, dulu ketika tayangan unggul, kita berjumpa dengan mereka, script coordinator mereka. Kalau mereka suka, mereka akan pitching. Sekarang ni proses dia makin mencabar lah. Astro Shaw sekarang ni makin mencabar. So mereka lebih suka kalau pitching itu datang bersama-sama dengan pengarah-pengarah yang sudah ada nama ya. Mereka lebih sebenarnya nama. Kalau katakan you orang baru, you hantar pitching, you cuba hantar skrip, itu agak mencabar sedikit sebab proses mereka agak sukar. You mesti datang dengan dengan mereka yang sudah established, ada syarikat ya, dari segi pengarah ke, dan kalau you dapat lagi kolaborasi lagi bagus ya. Kolaborasi makna you datang dengan syarikat, dengan steam, lepas tu you nak kerjasama dengan Astro, itu terpulang pada you all. So biasanya mereka penilaian ni biasanya mereka akan lihat dari segi konsep lah. Sekali lagi, bila mereka melihat dari segi konsep ni, maknanya mereka melihat kepada attributes tadi tu lah. Paling tema filem you apa ya, contohnya bagaimana watak perwatakan, seperti mana dalam skrip tadi itulah. Mereka nak tengok skrip itu bagus atau tidak bagus berdasarkan kepada attribute yang telah saya nyatakan tadi. Elemen naratif dia bagaimana. Lepas tu mereka akan lihat dari segi konteks audience lah. Kalau contohnya dari segi bajet, contohnya adakah bajet itu besar, dari segi pulangan dia ya. Ada juga kadang-kadang cerita bagus tapi sebabkan dia terlalu berisiko tinggi, contohnya dengan kos modal yang sangat tinggi, so mereka akan takut untuk melabur ya. Ada juga yang nampak ada potensi, walaupun kos agak tinggi tapi cerita tu mungkin bagus, insya-Allah mereka juga akan sanggup melabur. So tengok juga current situation, market situation sekarang ni. So saya pasti sekarang ni semua producer-producer tak berani nak buat filem ataupun nak proses projek filem. Kalau utama yang bajet besar sebab panggung dah tutup. So mereka mungkin akan pergi ke Astro First ya. Astro First yang bajetnya di bawah 7 juta. Sebab Astro First ni walaupun sekarang ni kita lihat Mail Tote dia dapat 6.4 juta dalam masa 20 lebih hari tu, tapi itu bukan satu benchmark yang ni, sebab kita belum lagi menjadi satu trend ya. Kita tak tahu lepas ni filem yang lain bagaimana, adakah mereka akan collect sama macam Mail Tote. Kalau ya ada betul ya, kalau ya betul, maksudnya and then maknanya ada potensi pasaran di Astro First tu sebenarnya. So ini dia menarik perhatian audiens atau tidak. Okay. So seperti mana saya sebutkan tadi, atribut film skrip secara ringkasnya menuju pada genre. Paling simple, bila kita sebut filem tu genre asli, orang dah tahu dah. Sebut sedikit mengenai asli tersebut. Dah faham dah tentang bentuk filem tersebut. So kita lepas tu mereka akan tengoklah macam mana jalan cerita dia, tema dia, latar lokasi kat mana, cadangan pemilihan pelakon, dialog, cadangan pengarah dan sebagainya, pelakon dan sebagainya kan. So mereka akan tengok ni lah benda-benda ni semua. So setiap pitching tu ada format dia. Finas ada format dia, dia punya style sendiri ya. Astro tayangan unggul. Tetapi untuk makluman, mereka masih lagi melihat kepada ciri-ciri ataupun atribut filem ataupun skrip ini. So mereka nak tengok adakah genre yang dicadangkan, jalan cerita ya, storyline ataupun konsep cerita tersebut dari segi sinopsisnya ya, treatment yang you mungkin bentangkan dapat menarik perhatian audiens, atau seterusnya yang paling penting adalah ada harapan ke untuk mengutip semula hasil pelaburan yang telah lakukan, iaitu kutipan box office. Okey, seperti mana yang saya sebutkan itu tadi, pemasaran filem tidak boleh dilakukan setelah filem siap. Kalau kita buat lakukan selepas filem siap, dia ada risiko yang tinggi. Jadi sebab itu pemasaran filem ini haruslah bermula ketika peringkat penilaian skrip, pembangunan skrip lagi. Kita mesti nilai skrip kita yang telah dihasilkan melalui proses pitching contohnya. Ini penting sebab bila kita lihat di peringkat skrip lagi, kita akan mengurangkan risiko-risiko kita. So kalau kita rasa filem itu tidak menarik, skripnya tidak bagus, kita tolak.
berbanding apabila filem siap, baru kita nak fikirkan, oh ada harapan ke, ada sambutan audiens ke, itu akan menyebabkan kita membazir. Ya, risiko yang sangat tinggi. Kita dah buat apa ni, kita dah melabur pada apa dengan menggunakan kos tinggi, baru kita nak fikir audiens. Tak boleh. So peringkat awal lagi pembangunan skrip, penelan skrip, kita kena fikirkan. Yang lepas tu, siapakah pelakon-pelakon dia? Ini yang kita harus fikirkan. Sesuai tidak pelakon dia, boleh menarik perhatian audiens ke? Ataupun dia boleh berlakon ke, sesuai ke dengan watak? Ya, skrip yang bagus, tanpa pelakon yang bagus, dia mungkin jadi dull, mungkin jadi tidak menarik. Ya, begitu juga pengarah, latar lokasi. Ini semuanya berkaitan dengan pemasaran, pemasaran filem. Yang kita harus rancang, ya harus rancang. Rancang ni walaupun ada kos, tapi tidaklah begitu besar ataupun tidaklah begitu riski, sebab kita masih di peringkat perancangan lagi. So memang pada peringkat praproduksi ni kita dah start perancangan promosi. Promosi, ingat perancangan promosi. Promosi ni dia part of marketing. Ya, jangan salah anggap. Ada orang sebut promosi, pemasaran, mereka ingat itu promosi. Ya, pemasaran ni dia luas. Promosi ni part of it. Okay. So kita kena buat perancangan promosi kita. Apa itu strategi yang kita nak lakukan, bila, di mana. Sebab tu dalam borang pemasaran saya minta anda memahami hook. Tadi tu kan. Hook dan juga apakah, bagaimana hook ini harus diterjemahkan, digunakan, dieksploitasikan dalam instrumen promosi yang digunakan. Contoh instrumen promosi ini seperti poster yang paling asas. The making of, trailer, ya, publicity melalui medium television, contohnya akhbar, media sosial, kan? So ini yang patut kita rancang. Bila kita nak start tayangkan trailer kita, bila kita nak start tampal poster kita ataupun upload poster kita di media-media sosial, bila, ya? Kalau kita dulu tayang kat panggung, kat mana kita nak letak poster kita ni? Kalau kita letak poster kita kat Pawagam, hanya orang pergi Pawagam saja yang tahu. Ataupun kalau kita start tayangkan apa ni, trailer kita waktu-waktu tertentu, mungkin tak ada orang menonton. So bila? Memang dia melibatkan kos yang tinggi. So masa produksi ni kita boleh buat beberapa strategi promosi. Ya, kita boleh buat sidang akhbar, ya, sidang akhbar. Kita menggunakan instrumen alat seperti sidang akhbar untuk memberitahu kepada press, kepada masyarakat tentang kita ada buat filem masa produksi. Boleh. Ada yang buat masa praproduksi pun tak ada masalah. Maksudnya sebelum start produksi siap nak mula, kita buat sidang akhbar. Ya, lepas tu masa produksi kita boleh buat jemputan watan ke lokasi. Kenapa kita nak berjemput watan ke lokasi? Bila kita jemput watan ke lokasi ni, apatah lagi kalau kita membiayai mereka, kita sponsor tiket penerbangan, ya, pergi lokasi sambil melancong. So wartawan ni akan cuba mempromosikan ataupun menulis tentang cerita kita, tentang filem kita. So kita harus rancang. Kadang-kadang kita boleh buat gimmick masa produksi dan post produksi ni. Maknanya ada orang dah start buat promosi, contohnya gimmick gosip, tak ada masalah. Tapi kita dah kena rancang awal, kena rancang awal. So publicity semasa ni melalui media sosial ni sekarang dah free, kita kena buat, kita lakukan masa. Kita boleh cari juga masa ini rakan-rakan promosi kita. Ya, masa nanti kita filem dah siap, kita senang. Kita boleh fikirkan juga tentang apa ni, soundtrack kita, contohnya. Kita fikirkan kita nak buat majalah ataupun tidak. Benda-benda ini kita boleh lakukan, kita fikirkan awal. Dan bila launchnya, sidang akhbar kita nak buat semasa sebelum produksi ke ataupun sebelum produksi, ini terpulang kepada kita. Sesuaikan. So kalau kita terlalu awal sangat buat apa ni, contohnya kita promosi kita melalui akhbar, terlalu awal sangat, mungkin dia jadi anti climax. So kita mesti ada time frame, masa yang sesuai bila. Bila. Kalau terlalu awal sangat, mungkin orang rasa bosan. Ataupun kalau lewat sangat, mungkin terlambat untuk mewawarkan filem kita kepada audiens. So kita kena tahu bila. So contohnya masa pengedaran dan penayangan, betul lah. Ada orang buat sidang akhbar sebelum 2 minggu, 3 minggu sebelum tayangan, ya. Sebelum tayangan di Pawagam ataupun di mana-mana kan. So kita buat poster, billboard, contohnya siapa yang banyak duit, dapat sponsorship. Contohnya daripada majlis daerah ke ataupun daripada mana-mana, Selcom ke, Digi ke,
Ada yang dulu zaman-zaman ketika mereka ketika sebelum kegawatan ekonomi ni, banyak juga syarikat-syarikat telco yang sponsor filem-filem tempatan. Mereka buat tolong sponsor untuk buat billboard, kadang-kadang mini calendar, ada juga. So berita di akhbaran majalah pun biasa kita buat sebelum dan selepas filem siap pun kita patut buat, ya, supaya kita tak mewar-warkan dia. Apatah lagi ketika menanti tayangan, kita kena all out dekat surat khabar ni, ya, dekat surat khabar. So kalau ada review-review yang menarik, ya, yang word of mouth melalui media sosial dan sebagainya, kan, bila kita buat promote, mungkin jadi akan word of mouth kepada orang untuk menonton filem kita. Orang semua bercerita pasal filem kita, yang baiklah. So kita juga biasanya akan buat pinsap cover majalah, TV sport trailer. Tapi macam saya sebutkan tadi itulah, you all kena fikirkan bila yang sesuai. Ini instrumen-instrumen promosi yang dicadangkan, ya. Instrumen promosi yang kita boleh buat, pergi ke radio contohnya, buat rencana di sebalik tabir TV, interview di radio, TV sport, buat road tour, tayangan amal perdana. Ini semua benda-benda kita buat, gimmick apa sebagainya boleh kita buat. Tapi kita kena pastikan bila waktu yang sesuai. Berapa kos, ya. Contohnya kita nak buat tayangan trailer tu di TV, television. Dia bukannya alang-alang kos dia. Ya, kos dia sangat tinggi. Sebab itu sekarang ini ramai yang berkolaborasi dengan Astro. Ya, sebab bila mereka berkolaborasi dengan Astro, walaupun perjanjian dia mungkin keuntungannya dibahagikan, tapi sekurang-kurangnya Astro boleh membantu mempromosikan filem tu di rangkaian-rangkaian saluran mereka. Contohnya filem-filem yang yang diusahasama dengan beberapa syarikat. Contohnya Astro pernah kerjasama dengan Infinity, ya, dengan Grand Brilliance juga, mereka atau Prime mereka pernah berkolaborasi, kan. So bila berkolaborasi ni, Astro ni ada media, TV3 Media Prima pun ada media, Primeworks pun ada media ada sendiri. So promosi ni kita dapat lakukan secara maksimum, walaupun ada kos terlibat, tapi tidak setinggi kalau kita buat sendiri. Ada filem-filem yang bagus sebenarnya yang ditayangkan, namun begitu promosi melalui media sosial tidak cukup kuat, belum cukup kuat lagi. Belum cukup kuat. Kita ada filem-filem yang bagus yang ditayangkan di Pawagam. Bila kita tengok reviewnya bagus, tetapi tidak dapat sambutan. Kerana apa? Kurang promosi. Sama ada melalui secara publicity ataupun secara periklanan. Periklanan ni sangat mahal, ya. Periklanan ni maksudnya berbayar. So itu sangat mahal. Kekurangan kadang-kadang kita buat filem, cukup-cukup duit kita untuk buat filem, tapi kos promosi, nak pergi iklankan trailer kita, nak tayangkan trailer kita dekat Pawagam, nak cetak poster, ya, nak buat secara besar-besaran, kita tak mampu. So itu yang menyebabkan kadang-kala filem tak dapat sambutan, ya, filem tak dapat sambutan. Kadang kalau kita bergantung pada TV saja pun payah juga. So segala-galanya saling berkait sama lain, ya. Kalau kita dapat buat TV, buat radio, buat ini, macam maknanya persekitaran filem tu wujud dalam minda ni. Saya pernah nampak bila Astro ni, bila mereka buat filem dengan kerjasama dengan syarikat luar, ya, mereka biayai, ya, mereka buat pengedaran. Contoh macam filem Pusaka, di rancangan sepak takraw league pun ada tertulis Pusaka, kan. Maknanya orang bila kita tengok, orang yang minat sport tengok, ya, kat belakang tu ada banner Pusaka. Bila kita tekan tukar channel, ada Pusaka di Pawagam sekarang, kan. So semuanya sebut pasal Pusaka. Last kita rasa Pusaka tu macam filem apa ni, best nak tengok lah. Lepas tu ada review lagi. Penggunaan pelakon popular pula, contohnya yang mungkin yang dah terkenal, contohnya macam Syafiq Kyle. Okey, orang rasa macam nak tengok. So dia mewujudkan persekitaran filem tu, filem environment tu. So dia tidak cukup kalau melalui media sosial saja, kan. Dia tidak cukup sebab ada orang yang masih lagi kalau setakat media sosial mungkin dia tak berapa ni sangat. So kalau kita dapat gabungkan semua, itu yang penting, ya. So boleh buat peraduan, contohnya untuk peraduan ni bukan saja-saja kita buat peraduan, tapi peraduan ni adalah sebenarnya untuk menyedarkan, aware, to make the audience aware about our films, contohnya macam tadi ada syarikat filem yang buat peraduan, ya, peraduan kata nak bagi kereta lah, kan,
nak bagi makan malam lah bersama dengan pelakon, ya boleh buat, tetapi kena fikirkan juga dari segi dari segi cukup tak kos, dan pastikan apakah bentuk peraduan tersebut. Bukannya bentuk peraduan tersebut bukan hanyalah untuk memberitahu, oh kita bagi hadiah kereta, bukan, itu hadiah. Tapi apakah sumbangan peraduan tadi itu, pertandingan tersebut peraduan tadi itu kepada promosi filem kita. Itu yang saya sebutkan tadi itu. Contohnya dalam pertandingan tersebut, contohnya untuk melayakkan dia memenangi kereta tersebut, dia kena post. Contohnya post apakah pengalaman dia ataupun mungkin yang tulis ataupun pendapat dia tentang filem yang ni. Filem yang bakal ditonton tu. Ataupun kita katakan syarat dia adalah mereka tonton filem, sertakan bukti tiket, bagi sedikit contoh cadangan, and then mereka boleh masuk pertandingan. So, secara tidak langsung apa yang pertandingan buatnya tujuan adalah untuk mempromosikan filem kita. Bukan setakat bagi hadiah. Maksudnya kita buat pertandingan peraduan ni supaya orang yang masuk pertandingan itu dia sedar filem tu dan dia mungkin memberitahu penonton-penonton yang lain, ya. So majalah ni boleh juga buat. Contohnya kalau katakan filem kita ni berkaitan dengan memang artis-artis tu top, tengah top contohnya. Kita mungkin boleh buat majalah special edition berkaitan dengan tu. Contohnya Titanic. Contoh ketika popular tahun 1990 berapa dulu. Kan? So mereka buat pin up, mereka buat jual poster, ada buku pasal Titanic. Ya. Macam Gerak Khas dulu pun mereka pernah buat majalah khas, special edition untuk mempromosikan filem Gerak Khas. Ustaz Aslam antara yang paling advance lah dalam paling kreatif dalam mempromosikan filem-filem dia dulu. Macam-macam cara dia buat. Kadang-kadang kita boleh buat soundtrack. Tahun 70-an Daddy M. Borhan melalui Sabah Production pun dah pernah buat soundtrack. Maknanya filem sebelum filem itu ditayangkan, soundtrack sudah keluar. Ketika ditayangkan, soundtrack itu dah menjadi hits kat radio. Ya. Jadi orang rasa nak tengok filem tersebut. Sama juga dengan filem Ada Apa Dengan Cinta. Ya, Ada Apa Dengan Cinta yang menggunakan soundtrack untuk mempromosikan filem. So lagu itu sama naik dengan filem. Lagu itu menyebabkan orang nak pergi tengok filem tersebut. So gimmick ni terpulang kepada you all. You tahu dulu kita ada perempuan berkebaya merah untuk mempromosikan dukun. Ya, mempromosikan dukun. Dulu kalau tak silap saya Syumi Baba pernah juga buat gimmick ya di shopping kompleks dengan adanya Pontianak ya, kostum Pontianak dan sebagainya. So itu boleh dilakukan. So apa yang penting maksud saya di sini adalah apabila kita buat promosi, perancangan promosi ni, kita kena fikirkan awal. Sebenarnya apabila kita start dengan pembangunan skrip, kita dah tahu dah bentuk promosi kita. Okey, kalau pelakon tu terkenal, Ken Zul Arifin. Kita dah boleh gunakan Zul Arifin ini untuk mempromosikan produk kita, filem kita. Mungkin ada perjanjian. Contohnya Zul Arifin mungkin boleh postkan projek-projek terbaru dia kan. So followers dia akan tahu tentang filem ni, mungkin akan berkongsi apa yang dipost. Contohnya. So daripada awal lagi. Yang kita perlu lakukan, kita boleh rancangkan untuk perancangan promosi. So lepas tu macam saya sebut tadi lah. Ada orang buat sidang akhbar masa produksi ataupun sebelum produksi ya. Saya sebut gimmick, gosip ni sebagainya boleh buat, tak ada masalah. So elemen promosi komunikasi pasaran ni seperti pengiklanan lah. Publicity, perhubungan awam, jualan persediaan, promosi jualan. So jangan confuse dengan pemasaran. Ya, jangan confuse dengan pemasaran. Pemasaran ni adalah konsep yang paling besar. Maksudnya dia adalah proses yang besar ya. Contohnya dari segi pembangunan skrip, promosi, itu adalah pemasaran. So promosi ini adalah part of pemasaran. So elemen promosi yang saya sebutkan periklanan, publicity, perhubungan awam, jualan persendirian ini boleh kita katakan sebagai satu usaha untuk memastikan produk kita ni diketahui oleh pengguna ataupun audience ya, dan seterusnya mereka akan consume. Ya, akan menggunakan dari segi filem, mereka akan menonton filem kita. So sebab itu kita panggil promosi ni sebagai komunikasi pemasaran. Komunikasi. Kita memberitahu, memujuk orang untuk menonton filem melalui media pengiklanan, publicity, perhubungan awam. So poster. Poster tu pengiklanan ke ataupun publicity. So sebab dia melibatkan kos yang besar. Kan? So melibatkan kos yang besar. So dia termasuk dalam pengiklanan. Publicity ni biasanya dia percuma. Walaupun ada kos tapi dia rendah sedikit. Publicity. Contohnya lalu surat khabar.
Kita boleh buat publicity melalui media-media sosial, ya. Kalau kita dapat pergi ke TV free, contohnya Meletup, kalau kita kerjasama dengan Astro, dia orang panggil kita tak perlu bayar. Itu publicity. Tapi kalau kita bayar slot-slot tu, contohnya banyak iklan-iklan, contohnya Nivea yang bayar apa ni di TV, itu dah jadi periklanan sebab mereka bayar, ya. So perhubungan awam ni biasanya macam saya tadi lah. Kadang kita buat apa ni, pameran, buka booth, ya. Kadang kita buat pertandingan, peraduan, itu termasuk perhubungan awam. Dia promosi yang secara tidak langsung. Berkaitan dengan produk. Contohnya kita buat kerjasama dengan alam sekitar untuk mempromosikan tentang pemulihan alam sekitar sebab filem kita ni berkait dengan alam sekitar. Itu perhubungan awam. So, perhubungan awam ni dia tidak nampak sangat yang kita ni tengah jual produk kita. Kita buat secara langsung melalui aktiviti-aktiviti lain. Tapi pada masa yang sama juga kita harus pastikan bahawa orang dapat mengetahui filem yang kita bakal tayangkan. Jualan persendirian ni adalah ini personal sales lah yang kita boleh gunakan melalui pelakon-pelakon kita, pengarah kita, apabila mereka di-interview, apabila mereka post, mereka jual. Mereka promotekan filem-filem projek-projek baru. Itu sebenarnya jualan persendirian. Yang mana pelakon-pelakon, producer ke, pengarah ke, dia bercerita tentang filem tersebut kepada pengguna-pengguna dia, kepada follow-followers dia. Itu jualan persendirian. Kalau kita buat road tour, contohnya kita panggil pelakon datang dan mereka mempromosikan filem lakonan mereka. Jangan lupa saksikan saya dalam filem. Itu adalah jualan persendirian juga. So promosi jualan ni kita boleh buat. Sebenarnya promosi jualan ni tak banyak dekat ni. Tetapi Pawagam ada buat promosi jualan. Contohnya kalau katakan hari Rabu tiket murah. Ya, kita boleh buat bundle contohnya. Pawagam selalu buat. Beli harga tiket RM25, ada bundle dapat gift. Contohnya kalau Star Wars tu dia bagi boleh beli merchandise, ya. So itu promosi jualan, ya. Ini dia. Dan promosi yang mana you patut fikirkanlah. So elemen promosi periklanan, promosi itu sendiri, perhubungan awam, promosi jualan, personal selling, self promotion ni sebenarnya dia perlukan strategi lah. Kita tahu bahawa seperti mana saya sebutkan tadi tu, kita kena faham apakah medium yang sesuai. What medium. Kalau kita hanya tumpukan kepada media sosial, kita tepikan yang lain, tak cukup. Ya, tidak cukup. Even media sosial tu pun sendiri, kita harus pastikan, katakan kita ada Facebook kita ada Instagram kita kena pastikan it can be reached. Audience can reach our media sosial ni, maknanya mereka dapat tahu maklumat tersebut. Media sosial ni kita bertebaran ni, ada pengikut-pengikut kita yang ramai. So kalau kita tak boleh nak reach audience kita, media sosial kita hanya ada orang like 10-20 orang, tak bagus. Kan? So kita kadang-kadang kena buat banner juga lah. Banner. Contohnya banner-banner di mana-mana untuk orang masuk ke media sosial kita. Tengok apa yang ada media sosial kita. So konten dia bagaimana? Sebab tu saya minta contohnya dalam poster, apakah konten-konten yang you nak masukkan? Kan? Kalau you buat publicity, apakah konten-konten yang you nak highlightkan? Itu yang kita kata kita kena pasti hook. Nanti kita akan cerita. So bila kita nak tayang, kita punya trailer, how, when, date, time, frekuensi. Ini yang saya nyatakan tadi tu. Sebab itu saya minta dalam borang pemasaran tu you tulis. Kalau you media sosial ni free, kan? Katakan filem you nak tayang, you buat filem you 31 Oktober. Kenapa you nak tayang katakan tahun depan? Kenapa you nak tunggu tayangan terlepas nak buat media sosial? Buat dari awal. Sebab bila you buat dari awal, you develop your followers. Kan? Cari orang ni. Tujuan kita buat awal sebab kita nak pastikan kita ramai yang ikut nak tahu perkembangan filem tersebut melalui media sosial ni. Kita ada followers, kita ada group dalam tu, pengikut kita. So kalau kita buat ni saja nak buat tapi tak ada followers, tak ada like, buat apa? Kan membazir namanya. Sebab tu saya minta tadi tu, yang saya nyatakan tadi tu, saya tegaskan tadi tu, kenapa you buat media sosial you lambat? Sedangkan you dah shoot filem you ni awal. So buat sama-sama sekali dan pastikan konten dia. Dan pastikan berapa like, bagaimana. Kena promote media sosial tu you.
Mungkin juga boleh buat pertandingan. Contohnya kan pertandingan, siapa yang dah ni postkan media sosial yang telah tengok, bagi komen, ikut pertandingan, ikut peraduan kan. So itu dia. Dia macam poster lah. Dia, dah buat promosi dah. Sudah. Apa yang buat bentuk promosi you? Kita buat periklanan melalui poster. Okay. Dia bukan setakat, dah buat periklanan poster. Tapi bagaimana poster itu sampai dan dapat memberi maklumat, memujuk orang untuk menonton filem kita. Di mana poster itu diedarkan? Apa kandungan poster tersebut? Sama juga dengan trailer. Kita dah buat trailer, kita dah buat poster, kita dah buat poster, tapi orang tak nak tengok juga. Masalah dia. Orang tak tahu pasal poster kita tu. Kita tak edar poster kita. Trailer kita tak tayang sebab tak ada duit, tak cukup. So ini akan ada masalah kepada kita. Kita buat tu bukan bermakna dia setakat buat lah. Bukan bermakna strategi masa telah dilakukan. Tidak. Tak semestinya. Kita buat itu proses dia. Tapi bagaimana kita nak pastikan poster kita, trailer kita ditonton oleh orang, dapat memujuk audiens untuk menonton. Media sosial kita ada orang masuk, log in, tengok, kan, bagi pandangan, komen. So ini yang penting, ya, bukan setakat buat saja, pastikan orang tengok, orang ni dapat pujuk orang untuk tengok filem kita. So jenis promosi kita tengok ada publicity. Ini saya kata tadi, medium dia apa dia? Media sosial. Ingat, promosi, publicity, periklanan. Tapi medium dia can be media sosial, Twitter, Facebook, akhbar. So itu yang saya sebutkan tadi tu. Yang saya masa mula-mula pembentangan tu ramai yang tak buat. Sedangkan dalam kuliah ni saya dah sebutkan. Saya sebutkan sebelum kita bentang dulu. Nyatakan bila nak buat. Tarikh dia bila. Apakah konten dalam media sosial tersebut. Contohnya teaser trailer. Bila nak buat? Kenapa you buat sebulan sebelum? Kenapa nak buat 2 bulan sebelum? Waktu yang sesuai bila? Ini yang saya minta dalam borang maklumat ini. Saya minta dalam borang perancangan pemasaran tersebut. Nasib baik lately ataupun pembentangan seterusnya tu ada yang buat. Tapi ada juga syarikat yang tak buat. Maknanya you all tak faham apa yang saya minta. Apa yang saya minta. Bukan apa. Ini penting. Kalau contoh you tercampak, you diminta untuk membuat strategi ataupun perancangan dan strategi pemasaran. You tahu proses dia. Bukan setakat, apa promosi. Kita buat poster. Poster ni, apa konsep poster tu? Kenapa you buat tunjukkan orang sedang melawan? Kenapa you tunjukkan gambar tu itu? You mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Itu yang kita pentingkan hook tadi. Sebab tu daripada awal lagi, konsep produk tersebut ataupun konsep filem you tadi tu, you mesti faham. Apakah benda yang you boleh manipulate cerita dalam skrip tersebut. Dia aksi, banyak aksi. So kita manipulate aksi. Filem ni ada unsur-unsur sedih yang memang orang akan tengok akan menangis. Boleh manipulate kesedihan tu sebagai salah satu bentuk promosi. Ini yang kita minta dalam ni, ya. So ini dia promote link. Ni saya kata tadi tu, kalau you buat publicity melalui media sosial, link tu penting. Setakat you buat, lepas tu tengok yang follow cuma 20-30, tak cukup. So mesti promote you punya media sosial, Instagram, artis, Twitter, Facebook tu. You mesti buat link. Ya, melalui artis fan club, followers, Facebook, buat banner, invite orang untuk masuk. Ya, siapa masuk boleh ikut pertandingan. Contohnya. So itu yang penting yang saya sebutkan tadi tu. Sebab ingat, promosi ini bukan bermaksud, saya dah buat poster. Saya dah buat Facebook, saya dah buat akaun Instagram. Saya dah buat semua tapi orang tak tonton. Bukan. You kena fikirkan sama ada orang masuk tak dalam Facebook you. Follow tak nak tengok berita-berita tersebut. Berjaya tak konten-konten yang you masukkan itu memujuk orang. Menyebabkan orang teruja nak menonton filem you. Itu dia penting, ya.